uh, Datuk Pengerusi, untuk perkara 40,000, saya melihat sebanyak 119 juta telah kita peruntukkan untuk tahun hadapan untuk tujuan pentadbiran seluruh pejabat kementerian di seluruh negara, di setiap negeri. Dan laporan yang ada dibekalkan kepada kita hanya menyentuh tentang aktiviti-aktiviti pemeriksaan, aktiviti-aktiviti berkala dan aktiviti-aktiviti rasmi yang dibuat setiap tahun. Dari segi jentera dan dari segi mekanisme pengurusan jabatan atau kementerian ini, tidak dinafikan kita mempunyai seluruh anggota dan jentera pentadbiran lengkap di segenap atau seluruh pelosok negara. Adakah satu beban jawatan yang tinggi terhadap kaki tangan ini menyebabkan berlaku masalah tradisi seperti masalah ketidakcukupan, masalah cetak rompak yang juga menjadi satu agenda yang besar di bawah kementerian kita ini. Dan kita dapat lihat bahawa satu isu berkenaan dengan penafian perwakilan guaman di Tribunal Pengguna juga dibangkit dan diminta untuk kita bangkitkan, yang jelas menunjukkan bahawa walaupun kita mempunyai perancangan yang cukup rapi dan teliti dengan adanya pejabat-pejabat di seluruh negeri, malah daerah juga, sepatutnya dan seharusnya aktiviti-aktiviti ini mudah dihidu dan ataupun mudah dirangka strateginya untuk sekurang-kurang mengekang atau menghalang daripada berkembangnya. Banyak aktiviti cetak rompak yang masih lagi diperkatakan, dan mengikut kajian yang saya dapati dibuat sendiri oleh beberapa persatuan pengguna mengatakan 59% daripada bahan-bahan cetak rompak ni hasilnya adalah kerana permintaan yang begitu tinggi. Dan di antara sektor yang mendapat fokus utama dari segi permintaannya adalah dari sektor perisian komputer, yang mana kita dapati 62% perisian komputer masih digunakan oleh syarikat-syarikat di dalam negara ini, terutamanya adalah yang mewakili atau dihasilkan secara cetak rompak. Dan laporan ini juga telah menggariskan bahawa lebih daripada 369 juta US dollar setahun langganan ataupun transaksi yang diraih kerana permintaan dan penawaran dalam perisian komputer yang bersifat cetak rompak. Selain daripada itu juga, industri yang berkait rapat dengan aktiviti cetak rompak ini sudah tentu aktiviti yang melibatkan kepada industri hiburan seperti muzik, dan juga industri yang melibatkan hiburan berbentuk video dan juga filem. Menteri sendiri pernah memberi beberapa kali penjelasan, termasuk kalau boleh disebut di sini, seperti dalam laporan The Star, seperti yang saya sempat catatkan pada 4 hari bulan 5 yang lalu, kerana pada masa itu kita dikendaki memberi alasan atau memberi pandangan kepada satu tomahan yang diberi oleh pihak-pihak luar, seperti yang dicatatkan atau dilaporkan oleh The Star, menyebut bahawa Malaysia is among nation on US copyright privacy watch list. Maksudnya kita menjadi menjadi negara yang diperhatikan kerana kita terlibat dengan urusan, dan barangkali mereka memberi persepsi yang kita menggalakkan aktiviti-aktiviti ini. Dan mereka juga mengaitkan, laporan ini juga mengaitkan bahawa aktiviti copywriting ini berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti counterfeit yang lain, seperti
counterfeit dalam bentuk salinan perfilman, salinan CD, salinan artifak dan sebagainya, dan mereka mengembangkan tuduhan ini dan dikaitkan dengan menasabahnya, mengatakan Malaysia juga turut menjadi tempat transisi kepada pengedaran dan penghantaran barang-barang yang juga terlarang, seperti elemen-elemen drug dan juga aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan moral yang baik, sejajar dengan kedudukan Malaysia sebagai bekas pengurusi negara Islam, negara OIC. Mereka mengatakan ini dengan jelas dalam beberapa laporan, termasuk majalah-majalah yang agak reputable di peringkat antarabangsa. Ya, habiskan Yang Amat. Perkara yang terakhir, Datuk Pengerusi, saya berharap berkenaan dengan consumerism ini, saya berharap pihak kementerian boleh menyatakan apakah langkah utama seperti yang dijanjikan pada pembentangan yang lalu, mengatakan pihak kementerian akan mengambil langkah drastik, langkah utama untuk membendung kegiatan ini, terutama juga yang dibangkitkan oleh rakan PJ Selatan tadi, iaitu perkara yang melibatkan tentang skim-skim transaksi bawah tanah, skim transaksi black economy, seperti juga yang pernah dibincangkan oleh semua rakan-rakan yang lain terdahulu. Saya terima kasih pada dia kerana tak perlu saya bangkitkan semula di sini.